Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua pelajar yang hadir pada hari inilah. Okey, terima kasih kerana hadir dalam kelas PTPR kita pada hari ini. Seperti yang kita sudah sedia maklum, kita masih lagi berada dalam modul yang kedua. Dan kalau kamu masih ingat, standard kandungan kita dalam modul yang kedua ni ada 4. Yang mana gizi seimbang dan nilai kalori kita dah belajar pada sesi kelas sebelum bercuti hari raya hari itu. Dan hari ini kita akan cuba cover 2.2 dan 2.3 iaitu keperluan nutrien oleh tumbuhan serta teknologi pengeluaran makanan. Di dalam keperluan nutrien oleh tumbuhan ini, dia terbahagi kepada dua, iaitu makronutrien dan mikronutrien. Janganlah confuse dengan maksud nutrien. Nutrien tu kita boleh considerkan, anggapkan dia sebagai satu zat. Zat yang diperlukan oleh tumbuhan. Macam mana manusia dan haiwan perlukan zat untuk kekal sihat, begitu juga dengan tumbuhan. Sudah pasti adanya perbezaan di antara makronutrien dan mikronutrien. Kalau awak lihat dekat dalam slide ini, makronutrien adalah nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Manakala mikronutrien adalah yang sebaliknya, iaitu nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. Di sini ditunjukkan contoh-contoh makronutrien yang diperlukan oleh tumbuhan di samping fungsinya serta kesan kekurangan jika makronutrien itu tidak diperolehi dengan secukupnya. Antara makronutrien yang ada dan diperlukan oleh tumbuhan adalah seperti hidrogen, karbon, oksigen, nitrogen, fosforus, kalium, kalsium, magnesium dan juga sulfur. Kamu juga boleh lihat dekat sini yang mana hidrogen, karbon dan oksigen adalah diperlukan untuk pembentukan karbohidrat, protein dan lemak. Maka jika kekurangan 3 unsur ini akan menyebabkan tumbuhan itu terbantut. Sama juga dengan nitrogen. Nitrogen mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu yang mana dia adalah membantu pertumbuhan secara keseluruhan bagi sesebuah pokok, terutamanya daun. Maka apabila kekurangan nitrogen, ia akan menyebabkan pertumbuhan daun itu terbantut dan menyebabkan klorosis. Klorosis di sini bermaksud adalah daun itu menjadi kuning dan juga boleh menyebabkan keguguran daun. Seterusnya, selain daripada yang saya sebutkan tadi, fosforus juga adalah salah satu mikronutrien yang diperlukan oleh tumbuhan. Dan kalau kamu nampak, jika kekurangan fosforus, kalium dan kalsium, masing-masing akan menyebabkan tumbuhan tersebut terbantut. Cuma kamu kena pastikan adanya perbezaan warna-warna pada daun tersebut yang menyebabkan kekurangan makronutrien itu. Okey, cuba tengok Kalau sesuatu tumbuhan itu kamu nampak dia bantut dan daunnya berwarna hijau gelap, ada bintik-bintik warna merah ataupun ungu, menunjukkan bahawa tumbuhan tersebut adalah kekurangan fosforus. Manakala jika sesuatu tumbuhan itu berwarna kuning dan ada tompok-tompok yang berwarna perang, bermakna ia mengalami kekurangan kalium. So ada perbezaan dekat situlah yang mana menunjukkan ciri-ciri daun yang sakit itu menunjukkan dia kekurangan kepada makronutrien apa. Manakala untuk mikronutrien juga, dia taklah diperlukan dalam kuantiti yang banyak, tetapi kesan kekurangannya juga boleh menyebabkan sesuatu tumbuhan itu mengalami terbantut. Kalau kekurangan boron, kekurangan molybdenum dan kekurangan zinc. Manakala kalaulah daun itu mempunyai tompok-tompok yang berwarna kuning, berkemungkinan dia mempunyai kekurangan mangan ataupun kuprum. Apabila kekurangan zat besi ataupun ferrum, dia akan menyebabkan daun itu mempunyai kekuningan pada urat daun tersebut. So itulah yang membezakan di antara makronutrien dan mikronutrien. So kita dah tahu tadi, kita dah belajar mengenai
jenis nutrien dalam tumbuhan iaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien dalam kuantiti yang banyak, mikronutrien nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. Okey, tetapi kita perlu ambil tahu dalam nutrien utama yang kita nak fokus dalam pembelajaran mengenai pertumbuhan tumbuhan adalah melibatkan 3 makronutrien ini, iaitu nitrogen, fosforus dan juga kalium. Apabila sesuatu tumbuhan itu mengalami kekurangan nitrogen menyebabkan pertumbuhannya terbantut, daun dia kelihatan kekuningan serta daun tersebut akan mengecil. So, awak boleh bandingkan dekat gambar yang kedua itu, sebelah kanan, perbezaan di antara daun yang sihat dan juga daun yang tidak sihat. Berbeza apabila suatu tumbuhan itu mengalami kekurangan fosforus. Apabila tumbuhan tersebut mengalami kekurangan makronutrien yang bernama fosforus, buah akan lambat masak. Di samping itu juga akan mengalami sedikit saja buah, bunga, akar dan benih. Pokok tersebut juga lambat matang dan daun dia berwarna hijau gelap yang tak sihat lah. Ini bermakna ia adalah kekurangan fosforus. Tetapi apabila suatu tumbuhan itu mengalami kekurangan kalium, pertumbuhan tersebut juga akan terbantut. Tetapi awak boleh lihat dekat dalam slide ini yang mana daun dia adalah berwarna kuning dan mempunyai tumpuk-tumpuk berwarna ungu pada daun tersebut. Dan didapati juga tumbuhan yang kekurangan kalium juga mempunyai batang pokok yang lembut. So, ini adalah kesan kekurangan 3 nutrien utama dalam pertumbuhan tumbuhan, iaitu nitrogen, fosforus dan juga kalium. Seterusnya kita akan masuk kepada subtopik yang ketiga, iaitu yang melibatkan teknologi pengeluaran makanan. Di dalam subtopik teknologi pengeluaran makanan, kita perlu ambil tahu bahawa ada 3 lagi topik kecil yang kita perlu tahu, iaitu keperluan mempertingkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Yang kedua, makanan yang diubah suai secara kejuruteraan genetik. Dan yang terakhir, melibatkan penggunaan racun serangga dan kawalan biologi. Dalam keperluan mempertingkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan, mengapakah sesuatu makanan itu perlu dipertingkatkan pengeluarannya? Mengapa perlu dipertingkatkan kualitinya? Ini adalah disebabkan oleh 2 faktor utama, iaitu faktor peningkatan bilangan penduduk. Seperti yang kita tahu, setiap tahun jumlah penduduk dunia akan semakin bertambah. Maka perlunya untuk mempertingkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Yang kedua adalah faktor masalah kekurangan makanan dunia. Selalunya dia dikaitkan dengan faktor cuaca dan bencana alam, faktor yang kita tidak boleh nak kawal, maka boleh mempengaruhi kekurangan makanan dunia. Contoh di negara-negara yang mengalami kemarau yang teruk, so mereka akan mengalami kekurangan makanan. Selain daripada itu juga perkembangan teknologi dan modernisasi. Maksudnya itu apa? Maksudnya adalah sesetengah negara semakin beralih daripada negara pertanian kepada negara perindustrian, maka akan menyukarkan untuk memperolehi kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan sesebuah negara itu. Untuk pengetahuan kamu, terdapat banyak usaha yang dijalankan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Terdapat 6 usaha yang boleh dilakukan. Yang pertama adalah penggunaan baka bermutu, yang mana ia akan melibatkan pengklonan, kacukan dan pengubahsuaian genetik terhadap sesuatu tanaman untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Yang kedua adalah melibatkan pendidikan dan bimbingan kepada petani. Selalunya, bidang ini akan diterajui oleh Mardi, Pertubuhan Peladang dan Jabatan Pertanian, yang mana institusi berkenaan akan memberikan pendidikan dan bimbingan kepada petani berkenaan cara menggunakan baka yang bersesuaian, cara untuk mengendalikan tanah, cara untuk mendapatkan tanah yang subur dan sebagainya. Yang ketiga adalah menggunakan teknologi moden, yang mana ia melibatkan jentera dan mesin moden untuk mempercepatkan proses
mendapatkan makanan yang lebih banyak. Selain itu juga adalah menggunakan kaedah penanaman hidroponik yang mana ia tidak menggunakan tanah. So maksudnya kita dapat jimatkan penggunaan tanah lah. Yang keempat, penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum, yang mana kita akan mengusahakan tanah terbiar menjadi produktif. Maknanya jika ternampak kolam pelombongan yang terbiar, maka boleh diusahakan tanah itu untuk aktiviti aquaculture ataupun pertanian. Yang kelima adalah melibatkan pendidikan dan pembangunan. Ini kita panggil sebagai R&D. Dan selalunya R&D ini akan diterajui oleh badan-badan yang telah diberikan otoriti oleh kerajaan seperti MARDI, MPOB dan lain-lain. So, badan-badan ini akan membuat penyelidikan, buat R&D berkaitan tanaman dan ternakan untuk mempertingkatkan pengeluaran makanan. Dan yang terakhir adalah pengurusan tanah yang cekap. Kita bukan saja nak gunakan tanah secara optimum, tapi kita nak cekap menggunakan tanah itu, yang mana boleh dilaksanakan dengan melaksanakan tanaman bergilir, tanaman tutup bumi, tanaman kontur, sistem bersepadu, yang mana cara-cara penanaman ini akan dapat mengurangkan hakisan tanah di samping dapat meningkatkan kesuburan tanah. Seterusnya, kita akan pergi kepada topik yang lebih kecil, iaitu yang melibatkan makanan yang diubah suai secara kejuruteraan genetik. Kita baru saja selesai dengan keperluan mempertingkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Berikut merupakan contoh-contoh makanan yang dimodifikasi secara genetik. Ada banyak lagi contoh yang lain. So, ini adalah contoh-contoh yang wujudlah di dalam dunia kita ni lah. Contohnya beras berwarna kuning keemasan, so menunjukkan ia mengandungi beta-karotina dan vitamin A yang tinggi. Selain itu juga ada tomato yang berwarna ungu, so boleh menentang penyakit seperti kanser kerana mempunyai pigmen anthocyanin. Dan juga contoh yang lain adalah tomato dan ubi keledek yang tahan kepada serangan virus. So dia ada banyak lagi contoh-contoh makanan yang dimodifikasi secara genetik. Walau bagaimanapun, makanan yang diubah suai secara kejuruteraan genetik ni ada kebaikan dan keburukannya. Antara kebaikannya adalah ia dapat meningkatkan hasil pengeluaran makanan dari segi kualiti dan kuantiti. Selain daripada itu, haiwan ternakan dan tanaman yang dihasilkan secara modifikasi itu adalah lebih kepada daya tahan penyakit. So, dia tak mudah sakit lah. Maka dengan itu, apabila dia tak mudah sakit, maka kita tak perlu untuk semburkan dia dengan insektisid ataupun racun serangga. Dan antara kebaikan yang lain juga, makanannya adalah tahan lebih lama. Terutamanya apabila kita perlu hantar ke tempat yang lebih jauh, maka makanan yang diubah sesuai secara kejuruteraan genetik ini adalah satu keperluan. Seperti yang saya cakap tadi, makanan yang diubah sesuai cara kejuruteraan genetik juga ada keburukannya. So, keburukannya seperti biasa, ia boleh menimbulkan alahan kepada sesetengah manusia ataupun orang. Dan ia juga boleh mengganggu biodiversity. Apa maksudnya? Organisma yang diubah sesuai itu, dia lebih dominan pula daripada organisma asal. Dia pula lebih berkuasa daripada organisma yang asal. Dan organisma yang diubah sesuai ini jika dimakan oleh manusia boleh mempengaruhi gen normal manusia. So, ini adalah antara keburukan makanan yang diubah sesuai secara kejuruteraan genetik. So, kita nak pergi kepada subtopik yang terakhir dalam teknologi pengeluaran makanan, iaitu yang melibatkan penggunaan racun serangga dan kawalan biologi. Apakah maksud racun serangga dan kawalan biologi? Mungkin kamu tahu maksud racun serangga, tapi apakah maksud kawalan biologi? Mungkin kamu dah tahu bahawa racun serangga adalah racun makhluk perosak yang digunakan dalam bidang pertanian dan pengeluaran makanan untuk membunuh makhluk perosak yang merosakkan tanaman-tanaman lah. Manakala kawalan biologi pula adalah kaedah. Satu kaedah yang mengawal populasi haiwan perosak tanpa menggunakan racun serangga. Maknanya tak guna racun serangga, tapi kita guna haiwan yang lain untuk makan haiwan rosak yang lain. Seperti yang kamu ketahui, racun serangga memang membantu manusia dalam menangani makhluk perosak, tetapi ia juga memberikan kesan sampingan ataupun keburukan kepada manusia dan alam sekitar. Kalau dari segi kepada manusia, kita boleh terlibat dengan keracunan makanan. Di samping daripada itu, boleh berlaku komplikasi saraf dan sistem badan manusia jika
terlebih racun serangga di dalam makanan yang kita ambil. Selain daripada itu juga, dari segi alam sekitar, ia boleh menyebabkan pencemaran air bersih dan juga udara. Selain daripada itu, bila air bersih itu terganggu, maka hidupan akuatik juga boleh pupus. Tadi saya dah bagi tahu dengan awak pasal kawalan biologi yang mana melibatkan haiwan yang memakan haiwan perosak yang lain. Ini adalah contoh-contoh kawalan biologi. Contohnya burung hantu dan ular digunakan untuk memburu tikus dalam ladang kelapa sawit. Selain daripada itu juga, ikan dipelihara di dalam kolam untuk membunuh jentik-jentik dan kumbang dibela untuk memakan afid iaitu sejenis perosak tumbuhan. Seperti juga dengan racun serangga, kawalan biologi juga ada kebaikan dan keburukan. Dia lebih kepada kebaikan dan kelemahan lah. Kebaikan kawalan biologi sudah pasti dia murah. Bila dia murah, dia juga selamat dan tiada kesan sampingan kerana kita tidak menggunakan racun serangga. Maka dengan itu, alam sekitar juga tidak tercemar. Walau bagaimanapun, antara kelemahan ataupun keburukan kawalan biologi ini, dia memerlukan masa yang lebih lama. Dan juga, kita sebagai manusia sukar untuk mengawal organisma yang kita guna untuk makan organisma yang lain. Kerana masing-masing adalah organisma yang hidup. Maka dengan itu, ia memerlukan perancangan dan pengurusan yang lebih teliti untuk menggunakan kawalan biologi.